Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi subjek sosiologi dalam pendidikan, kami diberi beberapa tugasan untuk dibentangkan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Intan Safina, Suzana dan Nur Farhan. Okey, soalan tugasan yang diberikan adalah menganalisis kepelbagaian sosio budaya di sekolah dan implikasinya terhadap pendidikan. Seterusnya, cabaran yang dihadapi serta peranan guru sebagai ejen sosialisasi untuk menangani cabaran tersebut. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, kita kenali dulu definisi sosio budaya. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, sosio budaya bermaksud hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup, adat istiadat dan lain-lain. Okey, ini bermaksud sosio budaya tidak terhad kepada agama sahaja, bahkan mempunyai kepelbagaian ekonomi, etnik, ras dan sebagainya. Okey, menganalisis sosio budaya di sekolah, saya mengambil skop lebih kecil di sekolah SK Tamin Jaya Balakong, iaitu di kelas 3 Lili, berdasarkan analisis yang diperolehi melalui aplikasi pangkalan data murid APDM, yang mana melihat kepada pendapatan keluarga. Terdapat kepelbagaian sosio budaya dari segi sosioekonomi, iaitu terdapat pelajar miskin, sederhana dan kaya. Mengikut penganalisis ekonomi, Prof. Dr. Syazali Abu Mansur berkata dengan pendapatan 2,500 ke bawah dikira miskin bandar apabila individu tersebut tinggal di bandar dan mempunyai tanggungan yang ramai. Okey, berdasarkan analisis sosioekonomi ini, pendapatan 2,500 ke bawah dikira kategori miskin, manakala pendapatan 2,501 hingga 4,850 dikira kelas sederhana, manakala pendapatan 4,851 ke atas dikira golongan kaya. Okey, implikasi daripada kepelbagaian ekonomi ini, wujudnya kelas sosial yang berbeza. Pertama, kelas sosial sederhana dan tinggi. Mereka ini mempunyai peluang pendidikan lebih luas dan mempunyai pilihan dalam memilih institusi pendidikan yang terbaik. Contohnya, ibu bapa yang mempunyai pendapatan yang tinggi, mereka mempunyai pilihan untuk menghantar anak mereka ke sekolah yang lebih baik yang mempunyai kemudahan yang lengkap dan teknologi yang canggih. Okey, seterusnya kelas sosial rendah. Ini terdiri daripada golongan miskin. Mereka menghadapi masalah kewangan dalam urusan pembiayaan pendidikan, kemudahan belajar dan kurang kelengkapan belajar. Misalnya dari segi alat tulis, buku rujukan, buku latihan dan kurang kelengkapan pakaian sekolah yang lengkap. Okey, seterusnya cabaran yang dihadapi. Okey, murid miskin seringkali merasa rendah diri dan sering memencikan diri di dalam kelas berbanding murid yang lebih berada. Ini kerana kekurangan yang ada pada mereka menyebabkan mereka bersikap demikian dan kurang keyakinan diri untuk maju ke hadapan. Okay, seterusnya akibat faktor keluangan keluarga menyebabkan kekangan pelajar mudah berputus asa dan keciciran dalam pelajaran walaupun mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Kerana hal ini berlaku apabila mereka kurang mendapat perhatian ibu bapa kerana ibu bapa sibuk mencari rezeki untuk menampung keluarga. Okay, so masalah keciciran dalam pelajaran dan kontes sekolah akan timbul di kalangan mereka. Okey, seterusnya peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam menangani cabaran yang dihadapi. Okey, pertama guru harus mengubah pendirian murid ini supaya mengenepikan jurang perbezaan ekonomi dengan melibatkan semua murid dalam kumpulan. Contohnya dalam setiap kumpulan, guru memastikan ada pelbagai kelas sosial, maksudnya murid miskin, murid sederhana dan murid kaya dalam satu kumpulan supaya mereka boleh bertukar idea dan pendapat antara satu sama lain. Serta murid selalu diingatkan oleh guru supaya saling berinteraksi antara mereka sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Okey, akhir sekali guru harus membantu murid memahami kekuatan dan kelemahan diri murid dengan cara mencungkil bakat atau kebolehan murid supaya mereka tidak merasa dipinggirkan.
Okey, contohnya guru melibatkan dan memberi peluang sama rata terhadap semua murid dalam melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya aktiviti bercerita, aktiviti simulasi, demonstrasi di dalam bilik darjah. Okey, rumusan yang boleh dibuat daripada tugasan kepelbagaian ekonomi ini, guru memainkan peranan penting dalam memastikan tiada jurang perbezaan antara kelas sosial dalam sesebuah sekolah. Justru itu, guru perlu memberi peluang sama rata terhadap semua pelajar tanpa mengira kelas sosial untuk menghasilkan pelajar yang cemerlang tanpa mengira latar belakang mereka. Okey, seterusnya kawan saya akan sambung untuk analisis kepelbagaian sosial budaya dari aspek kaum. Baik, saya akan meneruskan perbincangan kita iaitu berkaitan dengan analisis sosial budaya di sekolah, iaitu saya kecilkan skop iaitu berkaitan dengan kaum. Baik, analisis ini diperolehi daripada APDM iaitu aplikasi pangkalan data murid daripada Sekolah Kebangsaan Lasar 1 Jinjang. Di sini kita dapat lihat di data yang saya nyatakan, data murid kaum iaitu Melayu seramai 300 orang murid dan juga kaum India 60 orang murid, manakala diikuti oleh kaum Cina iaitu masyarakat majoriti seramai 20 orang. Daripada data yang dinyatakan ini, kita dapat lihat iaitu wujudnya kepelbagaian sosial budaya iaitu berkaitan dengan kaum, dan kaum majoriti di sini merupakan kaum Melayu, dan ini menunjukkan bahawa masyarakat yang berada di kawasan Jinjang iaitu SK Lasal 1 Jinjang merupakan sebuah masyarakat majmuk yang dapat hidup dalam keadaan yang harmoni serta berinteraksi secara positif. Baik, saya teruskan lagi dengan slide yang kedua. Iaitu berkaitan dengan implikasi. Kepelbagaian sosial budaya akan memberi impak ataupun implikasi tersendiri kepada sesebuah organisasi. Kepelbagaian sosial budaya ini turut dirasai di peringkat pengurusan kelas iaitu pengurusan bilik darjah, meliputi implikasi terhadap guru, murid dan juga sekolah. Baiklah, berkaitan dengan implikasi ini, saya melihat kepada aspek murid itu sendiri. Murid mengamalkan budaya, cara fikir dan juga pandangan dunia yang sama, kurang mendapat pendedahan akan budaya agama lain. Bila kita berbicara berkaitan dengan kaum, di sini kita dapat ketengahkan lagi dan juga kita detailkan secara lebih terperinci iaitu berkaitan dengan agama dan juga kepercayaan juga berada di bawah aspek kaum. Manakala di sini kita dapat tengok bagaimana kaum Melayu itu sendiri merupakan Muslim yang menganut agama Islam, itu berfikir secara dalam kotak yang hanya berkaitan dengan agamanya sendiri dan tidak menerima akan agama-agama lain yang berada di sekolah itu. Dan yang kedua kita dapat lihat di sini iaitu proses penyesuaian diri dengan kaum atau etnik lain akan menjadi sesuatu yang sukar. Kita dapat lihat apabila seseorang itu berdiri dan juga hanya berpegang kepada budaya dan cara fikir yang tersendiri, dia akan menyebabkan timbulnya rasa prejudis, dan ini akan mengganggu proses sosialisasi dalam masyarakat, dan murid itu sendiri mempunyai masalah dalam penyesuaian diri. Seterusnya saya teruskan lagi dengan bahagian cabaran yang dihadapi, iaitu yang pertama, murid itu sendiri mengamalkan budaya berpuak-puak dalam berkawan. Dalam sebuah bilik darjah, bagaimana kita lihat di sebuah bilik darjah itu terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, India dan juga Cina. Dan apabila berlakunya sesuatu aktiviti dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran, mereka akan mengamalkan budaya berpuak-puak mengikut kaum masing-masing, dan ini akan menimbulkan jurang di antara kaum itu sendiri. Baik, yang kedua iaitu murid akan rasa tergugat dan dipinggirkan. Saya
diulang kembali, murid akan rasa tergugat dan dipinggirkan sekiranya daripada kaum minoriti. Berdasarkan data yang saya terangkan sebentar tadi, di sekolah SK salah satu jenjang, kaum ataupun kaum minoriti adalah kaum Cina, manakala kaum majoriti adalah kaum Melayu. Jurang di antara kedua-dua kaum ini sangat besar. Jadi murid yang daripada kaum minoriti itu akan rasa tergugat dan dipinggirkan dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran. Okey, kita teruskan dengan peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam usaha menangani cabaran pendidikan. Baik, yang pertama sekali iaitu guru perlu memberi layanan yang sama terhadap semua kaum tanpa sebarang prejudis. Guru perlu mengelakkan daripada diskriminasi kaum yang berlaku supaya murid tidak rasa terpinggir. Di sini kita dapat lihat bagaimana seseorang guru itu tidak boleh ataupun kita boleh beri satu kata lain iaitu guru-guru dilarang untuk menyentuh sensitiviti dan juga isu-isu yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan untuk mengelakkan murid-murid itu merasakan terpinggir di antara satu sama lain. Dan yang kedua iaitu guru peka terhadap pembentukan kumpulan agar tidak berlaku kumpulan yang berasaskan kaum untuk menggalakkan lagi interaksi serta pergaulan yang sihat. Kita dapat lihat di sini perbincangan yang mempunyai pelbagai pemikiran akan menghasilkan satu pandangan yang lebih unik dan kreatif kerana percampuran kefahaman budaya murid. Di sini kita dapat lihat apabila berlakunya percampuran di antara kaum Melayu, India dan juga Cina itu kita akan dapat lihat satu idea yang lebih unik, satu idea yang kompleks dapat dihasilkan. Baik, yang ketiga, guru perlu memberi ulasan positif terhadap respon murid daripada pelbagai kaum bagi menimbulkan rasa saling menghormati antara kaum. Dan ini juga sangat diperlukan dalam usaha kita sama-sama merealisasikan wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 yang mana bertunjangkan kepada persefahaman, tolak ansur dan rasa hormat menghormati antara kaum. Di sini saya lihat kesantunan insan dalam menguruskan keperbezaan dalam masyarakat pelbagai agama. Dalam sebuah masyarakat pelbagai kaum itu sangat dititik beratkan dan saya sebagai guru dan kita sebagai guru merupakan salah satu ejen sosialisasi. Kerajaan perlu mengambil inisiatif ini untuk memupuk dan juga memberi pendedahan awal kepada murid-murid berkaitan dengan integrasi nasional bagi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu. Baik, rumusan daripada kepelbagaian sosial antara kaum ini dapat saya rumuskan bahawa seorang guru itu perlu lebih bijak dalam menguruskan bilik darjah bagi mengelakkan wujudnya ketidaksefahaman dan juga salah faham diskriminasi kaum antara murid. Dan saya rasa dan saya fikir guru juga perlu menitik beratkan mengenai hormat menghormati dan juga keharmonian dalam sesebuah masyarakat. Dan untuk itu saya teruskan lagi intipati persembahan kami daripada rakan saya iaitu berkaitan dengan bahasa. Terima kasih. Okay, kita tengok kepada slide seterusnya iaitu menganalisis kepelbagaian sosio-budaya terhadap pendidikan iaitu bahasa. Analisis kepelbagaian sosio-budaya di sekolah saya. Okay. Sekolah Kebahasaan Petaling 2 merupakan ialah sekolah yang unik kerana mempunyai pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri daripada 80% Melayu, 10% India dan 5% lagi Cina. Sekolah ini menggunakan bahasa Melayu sebagai pengajaran dan pembelajaran manakala bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah ini. Ini bermakna bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi kerana penggunaan bahasa di sekolah ini.
tahap penguasaan murid di sekolah ini bergantung kepada penguasaan bahasa masing-masing. Ini bermaksud terdapat di kalangan mereka yang mahir berbahasa melalui dialek bahasa ibunda mereka sendiri. Okey, kita lihat kepada slide seterusnya. Okay, implikasi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah iaitu bahasa. Wujudnya kepelbagaian gaya komunikasi. Murid yang menguasai banyak bahasa akan cepat dan tangkas serta mudah menguasai pembelajaran. Okay. Jadi bahasa ialah kunci ilmu yang harus dipraktikkan oleh murid. Contohnya kaum India yang menggunakan bahasa Tamil, kaum Mandarin pula menggunakan bahasa Mandarin, kaum Cina pula menggunakan bahasa Mandarin, kaum Melayu pula menggunakan bahasa Melayu. Jadi di sekolah, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara untuk proses pembelajaran. Selain itu, ia dapat mengharmonikan semua kaum ini. Ini menunjukkan bahawa bahasa yang digunakan sangat penting dalam sosio budaya. Iaitu murid yang menguasai dialek atau bahasa ibunda sahaja akan menghadapi masalah dalam pembelajaran. Okey, contohnya dalam subjek bahasa Inggeris hanya menguasai, ada murid yang menguasai bahasa Melayu saja. Jadi mereka kurang berminat dengan menggunakan bahasa Inggeris kerana kurang pemahaman terhadap bahasa tersebut dan menimbulkan perasaan kurang minat terhadap pelajaran tersebut. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahasa yang dikuasai oleh murid tersebut. Kita tengok slide seterusnya. Apakah cabaran? Okay. Apakah cabaran yang dihadapi guru? Cabaran yang dihadapi guru ialah pertama, kesukaran komunikasi antara guru dan murid kerana perbezaan bahasa yang digunakan. Bahasa mencerminkan bangsa. Jadi ia merupakan ilmu kepada kita semua. Ia menjadi senjata perpaduan di sekolah. Justru guru terpaksa menggunakan bahasa Inggeris untuk murid India dan Cina kerana ada di kalangan mereka yang tidak mampu untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Hal ini menyukarkan proses PMP. Selain itu, wujudnya jurang perkauman antara murid kerana berlainan bahasa dan dialek dalam percakapan. Contohnya, jika di sekolah terdapat jumlah ahli kaum yang tidak sama rata, maka akan terhasillah etnik atau satu kumpulan sahaja kerana mereka tidak mahir berbahasa. Selain itu, kita tengok apakah peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam menangani cabaran. Pertama, guru harus mengelakkan sikap prejudis dengan membentuk sikap yang positif. Ini bermaksud guru bertanggungjawab untuk membina persafahaman di dalam bahasa antara murid. Sebagai contoh, langkah-langkah pencegahan perlu dilakukan bagi menghalang mana-mana aktiviti yang tidak diingini seperti pergaduhan, mengejek dan lain-lain. Oleh itu, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dengan teliti bagi menampilkan persefahaman berbahasa antara murid. Yang kedua, guru harus mewujudkan pergaulan mesra dan komunikasi antara murid. Ini bermaksud guru haruslah mewujudkan pergaulan yang mesra, iaitu pergaulan yang tidak berkelompok dan tanpa sekatan budaya. Budaya adalah pelbagai kaum. Suasana pembelajaran yang harmoni akan terbentuk dan ini akan membantu guru untuk mengawal persekitaran didik darjah dengan lebih berkesan. Seterusnya, guru haruslah bijak merancang PNP yang boleh disertai oleh semua murid. Contohnya, guru akan memastikan murid dari pelbagai latar belakang ditempatkan dalam kumpulan yang sama semasa melakukan PNP dan aktiviti berkumpulan. Hal ini untuk memudahkan pembelajaran dan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan harmoni akan berlaku. Sebagai rumusan untuk topik ini, topik bahasa, semua guru yang berada di sekolah kebahasaan perlu akur dengan peranan bahasa yang pelbagai dan perlu sedar proses pembelajaran dan pengajaran melibatkan perbezaan daripada
aspek-aspek bahasa. Jadi guru perlu peka dan dengan penguasaan pelajar dan menyesuaikan penggunaan bahasa mengikut laras bahasa yang mudah untuk difahami pelajar, terutamanya dalam menghadapi cabaran murid yang pelbagai etnik. Okey, seterusnya kita lihat kepada kesimpulan untuk keseluruhan tajuk ini. Okey, sebagai kesimpulan untuk keseluruhan tajuk ini, dalam memenuhi dasar Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM untuk merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Guru dan murid perlu bekerjasama dalam memahami nilai perpaduan antara kaum dan saling menghormati dalam kehidupan yang pelbagai sosio budaya. Okey, itu saja pembentangan daripada kami bertiga hari ini. Terima kasih Madam Tan, jumpa lagi.